fadilat yang terakhir sekali. Apabila engkau tergolong dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah masuk syurga, itulah ganjaran yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Dan bersumpah mereka itu dengan kebenaran. Dan tanda menunjukkan kebenaran Musa alaihi salam, maka mengetahui mereka itu akan hak, yakni kebenaran, sehingga berkata mereka, amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman, amanna bi rabbi Harun, dengan Tuhan Harun dan Musa. Dan tiada menyebut mereka itu bahawasanya lebih mereka itu atas amalnya, pekerjaan dia. Dalam arti kata, dia menafikan apa yang dia buat sebelum ini memang betul salah. Itu sebabnya akhirnya dia dapat melihat kebenaran, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman, kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Allah. Kemudian tilik olehmu beberapa kali diulang-ulangkan menyebut akan mereka itu. Dan makna memuji di dalam kitabnya yang aziz. Dan beberapa dosa besar dan kecil diampunkan bagi mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman sesaat. Tetapi satu lahzah, sesaat dia beriman, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Satu lahzah, sekelip mata berubah, tuan-tuan. Itu sebabnya janganlah kita beranggapan, bersangka negatif kalau ada orang dia bersifat begini. Mudah-mudahan satu hari Allah Ta'ala buka pintu hati dia. Dengan syarat kita berlaku adil dengan dia. Sebagai contoh, katakanlah seseorang yang duduk dalam masyarakat, dia tidak bercampur dengan masyarakat, ke masjid tidak, ke surau tidak, kematian orang dia tidak hadir. Jangan kita pulaukan dia. Tetap kita berdamping. Tetap kita berdoa, mendoakan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia. Dan janganlah kita pulau hingga kenduri jemputan dia kita tidak hadir. Sebab yang memberi taufik dan hidayah ini bukan kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut tadi. Sesaat terbuka hatinya, la ilaha illallah, seperti yang diceritakan bagaimana lelaki tadi yang membunuh anak dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, apabila engkau memeluk Islam, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa engkau yang lampau. Jadi tuan-tuan, inilah dakwah yang terbaik. Nak mengajak orang supaya sama-sama, mudah-mudahan mereka sama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. Baik.
Tetapi betapa dijadikan mereka itu kepala-kepala syuhada. Tatkala berkata-kata mereka itu al-an amanna dengan siddiq hati. Sehingga mereka itu dijadikan kepala-kepala syuhada. Mati mereka terkorban. Walaupun sebelum itu mereka adalah di antara yang kuat menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menjadi kepala-kepala syuhada. Allah. Dan mereka berkata, al-an amanna, sekarang kami telah beriman dengan sedih hati, dengan sebenar-benar. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang mereka yang baru memeluk Islam, begitu hebat keimanan mereka berbanding mereka yang Islam keturunan berpuluh-puluh tahun. Mereka yang dalam erti kata mu'allaf contohnya, apabila dia belajar agama, dia belajar sungguh-sungguh. Nak mencari kesempurnaan ibadah, dia belajar sungguh-sungguh. Akhirnya cukup cantik perlakuan ibadah dia, sembahyang dia, berbanding yang dah berpuluh-puluh tahun nasab keturunan dia beragama Islam, tapi sembahyang dah nak sampai lubang kubur pun sembahyang tak betul lagi. Allah. Ada tuan-tuan. Berbanding dengan mereka yang mu'alaf tadi, oleh kerana dia bersungguh belajar, cantik ibadah dia. Allahu Akbar. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut olehmu akan ilmu minal mahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Selagi waras akal kita, selagi belum kita terjun ke liang lahat, belajarlah. Lagi sihat tubuh badan kita. Jangan kita merasa dah sempurna dah. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak ilmu kita perolehi, lagi sempurna ibadah kita. Ini yang penting. Allah. Betapa diterimanya dan dihilangkan bagi mereka itu sekalian dosa yang telah mendahuluikan dia, yang telah mereka buat sebelum ini. Kemudian betapa dijadikan mereka itu kepala syuhada di dalam syurga selama-lamanya. Allah. Tengok tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala tempatkan mereka di dalam syurga. Itu sebabnya tuan-tuan, penentuan dalam syurga bukannya dengan amal ibadah. Amal ibadah ini adalah sebagai tiket dia. Itu yang Tuhan kata fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebajikan. Tetapi semuanya itu adalah belas ihsan Allah, sifat Rahman Rahim Allah. Itu sebabnya disebut awal-awal tadi, banyak kita ar-raja kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, sehingga kita semayang pun tuan-tuan, selepas kita salam, kita mengharapkan Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Wahai Tuhan kami, terimakanlah daripada kami salatana, sembahyang kami tadi,
dalam keadaan sempurna. Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Ibadah sembahyang inilah sebagai penentu besok. Sama ada berpeluang kita ditempatkan di dalam syurga ataupun sebalik. Itu sebabnya perelokkanlah ibadah sembahyang kita, tuan-tuan. Sebab ada hadis Nabi. Salasatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha saqitun. Wa akhawanun mutasarimani. Hadis sahih. Allahu Akbar. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Ada 3 jenis orang yang tidak diangkat sembahyang mereka di atas kepala mereka sekalipun sejengkal. Yang ini sembahyang mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah kita ini, tuan-tuan, diangkat ke hadratullah, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak usah kata nak diangkat, sejengkal daripada kepala mereka pun tidak diangkat. Dalam erti kata sembahyang mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini Nabi kata dalam hadis sahih. Yang pertama, lelaki yang menjadi imam kepada satu jemaah padahal mereka jemaah itu tidak suka dia, benci mereka kepada. Berat, tuan-tuan. Dia menjadi imam tetapi orang tak suka dia. Itu sebabnya pelantikan imam ni mengikut hukum hendaklah dimusyawarahkan. Orang suka. Kalau tidak, jangan. Nanti sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, tuan-tuan. Mungkin tidak suka daripada perangai dia, tingkah laku dia, ataupun amalan dia. Banyak yang menyebabkan orang tak boleh suka. Itu sebabnya yang dikatakan al-imamu adil, dijaga sungguh-sungguh diri dia. Apa makna al-imamul adil? Yang dikatakan imam yang betul-betul beriman, yang bertakwa, dijaga diri dia. Dia tidaklah sampai maksum sebagai Nabi, tetapi dia kena kontrol, kena jaga. Kalau tidak nanti orang tak suka, jemaah tak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqitun. Ini orang perempuan dengar. Yang Allah Ta'ala tidak terima sembahyang. Perempuan yang tidur padahal suaminya marah kepada dia. Perempuan yang tidur ketika itu suaminya dalam keadaan marah. Apa maksudnya, tuan-tuan, di sini? Ini para isteri yang derhaka kepada suami. Itu sebabnya para isteri, tiket dia nak masuk syurga, ati Allah wa ati'ur Rasul. Kemudian dia taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat dia kepada suami, tidak menderhaka kepada suami.
Dalam erti kata tuan-tuan, para suami khususnya, janganlah biarkan para isteri menyebabkan sembahyang mereka tidak diterima. Oleh itu nak buat macam mana? Ajarlah yang terbaik. Sebagai contoh, dia berdahim dia. Itu dahim orang buang air kecil tu. Kena bezakan. Kuat. Itu dahim orang buang air kecil. Kalau dia dahim fahamlah tu. Ajar isteri macam tu. Tengok dah pukul 12, dia pun malam Jumaat pula tu. Jangan duk isteri tengok Hindustan sampai pukul 12 malam. Akhirnya dia tidur kat sofa. Suami tidur dalam bilik dalam keadaan marah. Ni. Maknanya kena layan suami itu. Itu dia antaranya. Termasuklah makan minum. Kalau suami itu biasa nak tidur, nak minum teh segelas, buatkan teh, sediakan. Ni suami tu dah nak tidur dah. Dia dah biasa dah ketagih teh ataupun tongkat ali. Kena beri. Sediakan. Ni bang, ni ayahnya, air atas meja. Lagipun lepas dia minum dia pun tidur. Seronok dia tidur. Tak ada dia dalam keadaan marah. Ini dia tidur dalam keadaan marah. Biasa ada teh, ada tiba-tiba tak ada. Itu istilah kalau nak faham. Tapi kalau ada orang tanya, kalau lelaki berdahing, kalau ke tengah makan, tengah minum, dia berdahing macam tu, maknanya dia so kira bayar sekali lah tu. Itu perangai orang lelaki. Dia suruh bayar lah tu. Jadi tuan-tuan kalau minum dengan kawan-kawan, nak jumpa kawan-kawan kata, mana dia suruh bayar sekali. Allah. Dua dah. Yang ketiga, dua saudara yang berkelahi. Allah. Termasuk kelahi adik-beradik. Kalau mereka berkelahi tak bertegur siapa tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah sembahyang dia. Ini Islam kata, Nabi kata. Kemudian dalam hadis yang lain, salasatun la yaqbalullahu minhum salatan, rajulun taqaddama qauman wa hum lahu karihun, wa rajulun ya'ti bis salati dibaran, wa rajulun a'tabada muharraran. Nabi sebut lagi riwayat Amr bin al-As. Tiga jenis orang yang tidak diterima sembahyang mereka. Tadi dah tiga orang dah. Pertama disebut dalam hadis ini, lelaki yang menampilkan diri menjadi imam satu jemaah sedangkan mereka benci kepadanya. Yang kedua, lelaki yang mendirikan sembahyang selepas luput waktunya, termasuklah yang perempuan. Maknanya tuan-tuan, dia sembahyang dalam keadaan qada. Itu sebabnya qada segi hukum fiqh ada dua cara. Sama ada dia tertidur ataupun dia dalam keadaan pitam sehingga luput waktu. Katakanlah dia tidur malam tadi, terjaga-jaga pukul 8 pagi, dah habis waktu subuh. Itu maknanya dia tertidur. Tapi kalau dah Allahu Akbar, dah dengar azan, dia tidur juga lagi, bermakna itu sengaja dia menempah. Dalam erti kata, kalaulah dia qada sembahyang dia sebab tertidur, yang kedua disebabkan oleh pitam,
itu dibenarkan dia qada. Dia pitam, katakanlah dia pitam nak masuk maghrib, dia pitam bukan disebabkan oleh dia mabuk, bukan mabuk minum minuman keras tak. Dia mabuk sehingga habis waktu maghrib. Dia sedar-sedar waktu isya tengah malam, dia sedar, maka baru dia katakan mudah-mudahan diterima oleh Allah qada sembahyang dia. Tapi kalau sekadar sengaja dia meninggalkan sembahyang, sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan kenduri kendara, belum tentu Allah Subhanahu wa taala nak terima sembahyang dia. Ini yang dikatakan mereka yang sembahyang hingga luput waktu, dah habis waktu dah. Belum tentu Allah taala terima ibadah solat dia. Dan yang ketiga, lelaki yang memperhambakan orang yang telah dimerdekakan. Sekarang ni tak ada lah. Orang ni telah dimerdekakan, kemudian diperhambakan dia. Allah. Jadi tuan-tuan ingatlah. Baik, kita terus lagi. Maka inilah hal orang yang mengetahui akan dia saat kemudian daripada tiap-tiap pekerjaan dahulunya, daripada kufur dan dalalahnya dan fasad. Sesaat Allah Ta'ala ubah dia menjadi orang yang beriman. Sebelum itu dia kufur, dia dalam keadaan kegelapan, dia di dalam kerosakan. Maka betapa orang yang sudah fana umurnya di dalam tauhidnya. Maknanya bagaimana pula orang yang sudah fana, yang sudah binasa umurnya di dalam tauhidnya. Yang saya kata tadi, dah hampir ke liang lahat, ke lubang kubur. Dah hampir-hampir nak binasa umurnya, tetapi segi tauhidnya masih tak mantap. Tapi kalau dia dah Islam, segi ibadahnya masih tak sempurna lagi. Itu sebabnya amat malang kalau dah tua-tua, ibadah sembahyang masih lagi tak betul, perangai masih tak berubah. Allah, tuan-tuan, ini disebut dah panak umurnya, dah hampir binasa umurnya. Dan tiada menilik bagi mereka itu yang ahli di dalam dua negeri ini akan yang lain. Engkau tak lihat ke besok ada dua tempat aja, syurga, neraka. Itu dia katakan dua negeri tadi. Dalam erti kata, tuan-tuan, nak mengajar kepada kita, insaflah. Itu yang pepatah Arab kata, sebaik-baik pemuda apabila dia bersifat seperti orang tua. Maknanya tawaduknya. Ini orang tua yang beribadah, yang bertakwa, cakap pun tak merapu. Dah tua, dia tahu, dia rasa diri dia tua dah. Tapi sejahat-jahat orang tua apabila dia bersifat seperti orang muda, kata pepatah Arab. Mana tidak, dah tua dah, pakai seluar jeans ketat tu, pakai t-shirt ada cop pula tu di belakang, pakai cap pun terbalik, bukan pakai kupiah, pakai cap yang itu letak ke belakang. Allahu Akbar, itu memang berat dah tu. Dah kecut dah, tuan-tuan. Kulit pun dah habis semua dah. Belagak pakai seluar jeans ketat pula tu, kaki kecil je. Dah lah dia kurus. Macam batang lidi je rupa. Pakai pula baju t-shirt ada cop. Bawa sembahyang pula tu. Orang sembahyang, orang belakang dia boleh terbaca tak apa-apa benda tulisan. Ini dikatakan pepatah Arab kata sejahat-jahat orang tua.
Tapi sebaik-baik pemuda tadi apabila dia bersifat seorang tua yang bertakwa. Sifat orang tua bertakwa macam mana? Dia tak ada fikir lain dah. Nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Tiadakah engkau lihat akan Ashabul Kahfi dan barang yang ada mereka itu atasnya daripada kufur sepanjang umur ketika berkata-kata mereka, Rabbana Rabbis samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Tuhan kami, Tuhan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tiada kami sembah daripada yang lainnya Tuhan. Dan kembali mereka itu kepadanya. Betapa diterimanya akan mereka itu sehingga kemudian maka dimuliakan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Ashabul Kahfi. Walaupun dia termasuk dalam perkara-perkara Israiliyat, tetapi diceritakan di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi ini ada yang mengatakan dia 3 orang pemuda bersama dengan seekor anjing. Ada yang mengatakan 5 orang bersama dengan seekor anjing. Yang kelima tu anjing dia. Ada yang mengatakan 7 orang. Yang ke-8 itu ada yang mengatakan bersama 8 orang. 7 pemuda, seekor anjing. Dia tidur sebab dia lari daripada kaum dia apabila masyarakat dia, kaum-kaum dia ketika itu menyembah berhala. Mereka terfikir, apakah ini yang dilakukan oleh mereka, kaum-kaum mereka? Dan akhirnya mereka ini bermusyawarah membuat keputusan, mari kita lari daripada kumpulan ini. Ini yang dikatakan sama ada 3 orangnya, 5 orangnya ataupun 7 orang ni, dia lari ke suatu gua di atas bukit. Itu dinamakan Ashabul Kahfi. Dengan seekor anjing. Anjing yang telah dilatih. Yang dikatakan selama 300 tahun. Ada riwayat mengatakan sampai 309 tahun mereka berada di dalam gua tersebut. Yang dikatakan mereka itu tidur. Tetapi kebanyakan ahli mufassirin mengatakan dia tidur tetapi matanya terbuka. Kerana apa? Nak mengelakkan daripada rosaknya mata tidur yang sampai dikatakan 300 tahun tadi. Mufassirin mengatakan walaupun dia dalam keadaan tidur tetapi matanya terbuka. Rupa-rupanya kalau mata ni pejam aja, dia boleh jadi rosak. Lama tuan-tuan, 300 tahun. Bahkan anjing dia tu tidak masuk di dalam gua tersebut, dia tunggu di luar. Dan kedudukan anjing itu menjulurkan tangannya ke hadapan. Allahu Akbar. Ini maknanya anjing yang terlatih. Dia tidak tidur terbaring. Dia menjulurkan tangannya ke situ. Dijaga di pintu gua tersebut. Itu yang dikatakan malaikat tidak masuk dalam gua tersebut. Kerana apa? Kerana malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada memelihara anjing. Malaikat Rahman tidak akan masuk ke dalam rumah mereka yang ada memelihara anjing. Jadi anjing yang bersama dengan pemuda tadi tunggu di luar. Ringkas ceritanya tuan-tuan, oleh kerana lamanya mereka berada di dalam gua tersebut, maka suatu ketika daripada salah seorang itu yang bernama Dafsus, dia kata engkau keluarlah.
Pergilah cari makanan. Dah lama. Sehingga di antara mereka bertanya-tanya, berapa lama dah kita berada ni? Ada di kalangan mereka menjawab, lebih kurang sehari setengah saja. Tetapi Mufassirin kata 300 tahun. Tetapi mereka kata hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Sebab ketika itu mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian mereka dibalit-balitkan, maknanya dipusingkan ke kanan, dipusingkan ke kiri. Setahun sekali berpusing mereka. Nak ceritakan. Maka terbongkar kisah dia yang dia lama duduk di dalam gua tersebut. Apabila dia nak beli makanan, orang melihat dia, sedangkan generasi dia zaman 300 tahun sebelum itu semua dah tak ada dah. Sehingga orang mengatakan, dia ni daripada mana ni? Itu nak cerita dalam Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Nak ceritakan kepada kita, akhirnya mereka itu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritakan itu sebenarnya. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sampai 300 tahun dia berada di dalam gua tersebut, tetapi Allah taala izinkan dia. Akhirnya dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Baik. Sikit lagi. Betapa diterima akan mereka itu, kemudian dimuliakan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Dan kami balik-balikkan, kami pusing-pusingkan mereka ke pihak kanan dan pihak kiri. Dan betapa dibesarkan mereka itu hormatnya, dan dipakaikan mereka itu, yakni kehebatan, sehingga takut orang. Orang jadi takut dengan dia. Kehebatan dia. Hingga berfirman bagi yang terlebih mulia kederajatnya alaihi salatu wassalam, jikalau kamu lihat atas mereka itu, niscaya berpaling kamu daripada mereka itu, yakni lari mereka itu, dan niscaya penuh engkau daripada mereka itu dalam keadaan apa? Terkejut. Engkau akan terkejut melihat kehebatan mereka. Nak ceritakan kepada kita, tuan-tuan, ini yang dikatakan apabila dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan angkat darjatnya. Itu yang diceritakan, sehingga seseorang itu ada memperoleh ilmu laduni, ilmu kasyaf. Ilmu laduni dia tak belajar, tetapi datang dengan sendirinya. Kerana apa? Kehebatan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia boleh melihat, dia boleh tahu apa yang dialami oleh seseorang itu, apa yang dihadapi oleh seseorang itu. Ada kasyaf dia. Ini bagi siapa? Orang yang begitu taat, begitu ibadahnya dahsyat sungguh, tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang kita dengar. Ada orang cerita, bayang lintang bukang, dia kata mimpi Rasulullah. Bohong. Bayang lintang bukang boleh bermimpi Rasulullah. Berbanding dengan orang yang ada ilmu laduni dengan ilmu kasyaf tadi, bagaimana ketaatan dia, bagaimana ibadah dia kepada Allah. Itu yang kadang-kadang Allah Akbar.
Ustaz, saya mimpi Rasulullah. Bohong dia kata. Allahu Akbar. Sikit lagi tuan-tuan nak cerita tempat berhenti. Dan betapa dia muliakan anjing yang mengikut mereka itu, hingga disebut akan dia di dalam Kitabul Aziz beberapa kali. Kemudian dijadikan serta mereka itu di dalam dunia yang terdinding dan dimasukkan ke dia ke dalam syurga pada akhirat. Kerana apa? Kerana kemuliaan dia. Kita berhenti dia. Ini yang dikatakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelum itu dia kufur kepada Allah, tetapi oleh kerana dia lari, akhirnya dia bersembunyi dalam gua tersebut, akhirnya Allah taala angkat darjat dia, Allah taala muliakan dia, akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Disebabkan ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu nak mengajar kepada kita tuan-tuan sebagai kesimpulan. Yang pertama, yakinlah kita dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, dengan apa yang Allah Ta'ala larang. Jangan kita buat. Yang Allah Ta'ala suruh buat, yang Allah Ta'ala larang berhenti. Yang Nabi suruh buat, yang Nabi larang berhenti. Kalau tidak, ini yang Nabi kata. Apakah engkau menempah bala kesusahan daripada Allah? Dan apabila engkau telah menemui, menerima kesusahan, barulah engkau nak memohon kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah kami daripada segala wabak bala. Maka Nabi kata, apakah semudah itu Allah Ta'ala nak memperkenankan doa-doa engkau, kata Nabi. Jadi tuan-tuan, pegang kata kunci, iaitu berimanlah kita, beribadahlah kita, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau mati kita tuan-tuan, mati kita dalam beriman, dan insya-Allah akhirnya nanti mudah-mudahan Allah Taala tempatkan kita di dalam syurga apabila segala amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu